Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma idfa' 'anna al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. An majlisina hadha khasatan. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya raikan Yang Muhammad Datuk Haji Halidan bin Mak Daud, Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Seterusnya yang saya raikan juga Al-Fadhil Tuan Abdul Aziz bin Abdul Karim, Pegawai Agama Islam Daerah Kuantan. Yang kita raikan juga Saudara Muhammad Azra'i bin Azhari, Pengurus Wilayah Timur Grab Malaysia. Tidak dilupakan saudara saya Tuan Haji Rosli bin Abdul Rahim selaku Pahang State Consumer Manager Bank Islam. Seterusnya seluruh keluarga besar Jabatan Agama Islam Pahang, Jabat Agama Islam Daerah Kuantan, bahagian penguatkuasa Jabatan Agama, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, dan khususnya yang kita raikan keluarga besar Grab Driver and Delivery Partners, Grab Car, Grab Food, Grab Mart. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur pada pagi ini, sambil-sambil kita duduk beramai-ramai berbincang-bincang tentang bagaimana untuk melakukan sinergi antara rakan-rakan Grab dan juga Pusat Kutipan Zakat, kita isikan dengan sedikit tazkirah, moga-moga bermanfaat. Kita akan bincangkan satu tajuk, Drive to Heaven, pemanduan ke surga. Secara peribadi saya merasa seronok dapat berkumpul bersama tuan-tuan yang secara sedar ataupun tidak adalah frontliner yang tidak didendang, khususnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang berlangsung pada bulan Mac yang lalu. Tuan-tuanlah yang menjadi nadi yang berhadapan dengan suasana pandemik ketika ramai orang tak dibenarkan keluar, tetapi rakyat masih boleh dapat hidup seperti biasa, makan seperti biasa, hasil daripada kerja keras tuan-tuan lah yang menghantar ke sana kemari, ke sana kemari. Dan pekerjaan tuan-tuan ini adalah pekerjaan yang mulia di sisi agama. Apa sebab? Pertama, kerana tuan-tuan puan-puan meringankan beban orang. Meringankan beban orang ini mulia. Kita membawa orang untuk menyelesaikan urusan kerja, membawa orang untuk mereka bertemu dengan sanak keluarga, membantu orang membelikan keperluan makanan dan minuman dalam keadaan suasana wabak. Ini adalah kemuliaan. Sebab itu Nabi SAW, dia ketika ditanya apa tanda-tanda orang baik ya Rasulullah, antaranya Nabi sebut yakshifu anhu kurbatan au yuqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Tanda orang baik pertama sekali, engkau mudahkan urusan dia atau menghilangkan kesusahan dia. Yang kedua, ni payah sikit lah, kau tolong bayar hutang dia, ni payah sikit lah. Kalau boleh bayar, Alhamdulillah. Yang ketiga, atatrudu anhu jau'an, engkau hilangkan kelaparan dia. Oh, itu Nabi sebut, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabba ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Dan kata Nabi, aku kalau keluar dari rumah menolong orang yang memerlukan, itu jauh aku suka daripada setakat duduk iktikaf dalam masjid selama sebulan. Kata Nabi, duduk masjid 40 hari ataupun sebulan, tak kira lah. Nak kata Nabi, keluar pergi tolong orang, itu lebih aku suka daripada duduk saja di masjid. Sebab itu kerja tuan-tuan ini mulia, menolong, membantu, meringankan tugas orang. Yang kedua, kerja tuan-tuan ni semua adalah dimuliakan oleh agama, kerana tuan-tuan bekerja dengan bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi, tidak duduk diam. Sebab agama kita adalah agama yang sangat suka umatnya
berjalan dari satu tempat ke satu tempat ataupun mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Baik itu orang Islam, dia tak boleh duduk saja. Dia tak boleh jadi golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak boleh, duduk saja tak boleh. Dia mesti jadi orang yang keluar, bekerja. Dan kerjaan tuan-tuan ni, kerjaan keluar daripada rumah dari satu tempat ke satu tempat. Oh, itu bagus betul. Kalau kita lihat para salafus saleh, mereka memang suka bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi untuk mengembara. Tapi dulu para ulama mengembara untuk mencari ilmu, mendapatkan hadis. Mereka tidaklah mengembara nak mencari kopok lekor atau jadi food hunter. Tidak, mereka nak mendapatkan ilmu. Tapi pekerjaan berjalan ini bagus. Bawa kereta, bawa motor, tengok tempat orang, bantu orang, ini semua kemuliaan. Tapi bagaimanakah kita nak menjadikan pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan ini sebagai satu pertaruhan untuk masuk surga? Macam mana caranya? Nombor satu, tak lain tidak adalah seperti yang kita buat majlis pada hari ini. Kita usaha untuk nak menunaikan segala kewajipan agama. Dalam bekerja, jangan lupa rukun Islam. Semayang jangan tinggal. Dulu ramai daripada kalangan delivery penghantaran ini menghadapi kesukaran untuk nak semayang waktu, semayang 5 waktu, Zuhur, khususnya semayang Zuhur, Asar, Maghrib. Disebabkan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tempat-tempat semayang semua tutup. Semua tutup. Jadi kita dapat maklumat ramai orang yang semayang tepi jalan, bawah tiang elektrik dan macam-macam. Andai kata berlaku perkara begitu, Masjid Negeri Sultan Ahmad I ingin mewawarkan kita untuk frontliner, kita ada ruang khusus untuk tuan-tuan puan-puan singgah menunaikan kewajipan semayang. Datanglah ke Masjid Negeri, kita sediakan ruang khusus untuk orang yang frontliner, yang kerja PDRM, jaga keselamatan, tentera, rela, termasuk juga orang yang terlibat dalam penghantaran. Jaga semayang. Semayang jangan tinggal. Biar kita muka tak handsome, tapi jaga semayang. Yang penting jaga semayang. Yang kedua, zakat. Alhamdulillah, biasanya orang mengatakan kerja macam kita ni tak wajib dah bayar zakat. Tarah koma ni ustaz, bukannya bayar zakat, wajib terima zakat dah sebenarnya. Janganlah begitu merendah diri sangat. Bayar zakat ini bukan perlu nak kaya baru bayar. Sebab zakat ini kita bayar sebagai simbol kita bersyukur. Tuan-tuan bersyukur atas nikmat rezeki. Apakah cara nak tunjuk pada Allah kita bersyukur? Caranya zakat lah. Maka zakat bukan satu paksaan, tapi zakat adalah cermin kesyukuran. Terima kasih ya Allah, saya ada banyak ni, saya bagi banyak ni untuk cukaikan diri saya. Itu saja, tidak ada yang lebih daripada itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nak menjadikan kerjaya tuan-tuan puan-puan ini satu kerjaya yang boleh membawa ke syurga, saya nak kongsikan. Tuan-tuan puan-puan lepas ni kalau bawa kereta, bawa motor, bawalah ikut cara hak Nabi ajar. Nabi dia tak, memang Nabi tak pernah bawa motor, tak pernah bawa kereta, tapi Nabi ajar cara nak bawa kenderaan. Itu kalau kita ikut dapat pahala ekstra. Sebab kadang menengok Grab Food apa, kadang dia hantar barang, kalau lah dia ikut sikit je cara Nabi ajar, terus masuk surga cara dia bawa motor tu. Macam mana cara nak ni kita kongsikan. Balik ni terus buat. Nombor satu sekali Nabi ajar, hari yang paling bagus untuk berjalan hari Khamis. Janganlah hari lain duk tak kerja pula, hari Khamis saja kerja. Tapi kalau boleh hari Khamis tu specialkan sikit. Berjalanlah pada hari Khamis. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal Khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal Khamis. Hadis Bukhari Muslim. Kata sahabat, Nabi kalau keluar dia mesti pilih hari Khamis. Dia suka hari Khamis. Tapi kita hari ni hari Rabu, tak apalah, tak ada nak hari esok cuti, tak ada orang pula esok pengat kuasa, tak ada hari esok. Jadi kita hari ni hari Rabu pun boleh juga. Tapi kalau dapat pilih hari Khamis, ekstrakan kerja, hari yang barakah. Kerana pada hari Khamis amalan kita dibentangkan. Tu'radul a'malul yaumal isnin wal khamis. Amalan kita di table depan Allah tiap seminggu 2 kali, hari Isnin dengan hari Khamis. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Dan kata ulama, hari Khamis ni banyak hajat Allah tunaikan. Dalam sejarah Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Mesir hari Khamis.
Adik-beradik Nabi Yusuf berjumpa kembali dengan Nabi Yusuf pada hari Khamis. Bunyamin, adik pada Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Yusuf di Mesir juga pada hari Khamis. Tu juga Nabi Yaqub datang ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf juga hari Khamis. Nabi Musa masuk ke Mesir untuk ajak Firaun sembah Allah juga pada hari Khamis. Dan Nabi masuk ke Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah juga pada hari Khamis. Jadi hari Khamis jangan cuti, kerja hari Khamis. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau nak dapat ekstra pahala lebih, kerja pagi-pagi, bertolak pagi-pagi. Memanglah kalau pergi keluar peak hour markah lain, tapi biar pergi waktu pagi-pagi betul. Pagi-pagi ni kenapa bagus? Didoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis Tirmizi. Ya Allah, berkatkanlah umatku pada waktu pagi dia. Siapa buka kedai pagi, kerja pagi, keluar pagi, ini dia dapat doa lebih daripada orang lain. Dan kalau boleh, buang budaya bergerak tengah malam. Buangkan budaya. Orang kita dia suka bergerak tengah malam. Alasan dia macam-macam lah. Jalan tak ada kereta sangat, lori tak ada, anak-anak tidur dan sebagainya. Tolak malam boleh, tetapi ini dalam konteks kita travel long distance ya. Kita kalau nak bertolak malam, pastikan jangan sampai ke rumah mak kita ataupun orang yang kita nak pergi itu. Pastikan jangan sampai tengah malam ke rumah orang itu. Iza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Kamu kalau lama tak jumpa orang, jangan datang rumah dia tengah malam sehingga kamu mengetuk pintu dia sampai mengganggu. Kita daripada Kuantan nak ke Kuala Lumpur, rumah member dicerah. Tolak daripada Kuantan 2 pagi. La ilaha illallah. Sampai rumah orang tu pukul 4.30. Orang tengah tidur. Ketuk pintu. Melompat tuan rumah. Keluar suami pakai kain batik, isteri ke dapur pakai kain plekat. Tertukar kain. Apa sebab? Tengah malam terperanjat orang datang. Tidak boleh datang secara mengejut-mengejut pada waktu tengah malam. Dan Nabi SAW, dia suka kalau sampai ke satu destinasi pagi. Karena Rasulullah SAW la yatruku ahlahu laila wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Hadis Bukhari Muslim. Nabi kalau bertolak, dia pastikan dia tak sampai rumah orang pada waktu malam, biasanya pada waktu pagi ataupun pada waktu petang. Ingat, kerja malam ni ada risiko. Kenapa ada risiko kerja malam? Kerana malam banyak musuh. Lau annan nas ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bilaili wahdahu. Kalaulah umat aku nampak apa yang ada pada waktu malam, nescaya tak akan ada seorang pun berani jalan malam seorang-seorang pada waktu malam. Hadis Bukhari. Kenapa? Kerana malam ni ada benda lain yang ada. Jin. Kita sekarang ada jin, tapi dia tak kacau waktu siang. Apa sebab? Sebab jin malam dia adalah siang dia, siang kita adalah malam dia. Jadi sekarang jin ada tapi shift tidur. Malam kan baru dia bangun. Kita pula keluar kerja. Jadi potensi kena ganggu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi ini yang kedua, tolak pagi-pagi, kerja pagi-pagi. Yang ketiga, ini bagus. Kalau jalan, janganlah seorang-seorang. Jalan biarlah beramai-ramai. Nabi sebut ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wa salasatu raqbun. Berjalan seorang itu setan. Berjalan 2 orang setan. Jalan 3 orang itulah rombongan, kata Nabi. Hadis Abu Daud. Apa makna berjalan seorang setan? Kalau kita jalan seorang, jatuh dalam longkang, jatuh gaung, tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Kalau jalan berdua pun bermasalah. Kalau dua-dua masuk gaung, susah. Tapi kalau 3 ataupun lebih, insya-Allah perjalanan selamat. Tapi ada orang memang hidupnya tak suka jalan ramai-ramai. Kalau pergi luar negara, dia suka pergi seorang. Kata, ngapa tak suka bawa orang? Tak boleh pecah rahsia. Dia kata, banyak orang pecah rahsia, membawa sana sini, update status, habis orang tahu aku pergi urut kaki, aku pergi mana, jadi susah. Jadi dia suka pergi seorang. Itu kalau mati keras seorang saja, tak ada orang tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini Nabi pesan, kenderaan hendaklah sentiasa diselenggara ataupun diservis. Walaupun zaman Nabi tak ada kereta motor, tapi Nabi pernah nampak seorang sahabat tunggang unta yang sangat kurus masa musafir. Lalu Nabi panggil dia, Nabi tegur, ittaqullah fi hadhil bahaimul ma'jamah farkabuha salihatan wa kuluha salihatan. Hadis Abu Daud.
Takutlah kamu kepada Allah bila melihat haiwan yang tak boleh berkata-kata ini. Tungganglah dengan baik dan berilah dia dari makanan yang baik-baik. Maknanya kereta dengan motor kita, janganlah tuan minyak jalan. Jagalah kebajikan dia. Kereta motor dia ada perasaan, makhluk. Tuan-tuan, kalau kereta tak ada makhluk, takkan dia reti merajuk. Kalau tuan-tuan beritahu nak jual dia, merajuk kereta. Tak percaya kan naik kereta, aku ingat nak ambil kereta baru hari esok. Lusa tak boleh start kereta, merajuk dia. Dia dengan isteri lebih kurang je. Kereta ni mana kerana maintenance tinggi. Don't play maintenance tinggi, jangan main-main. Sebab itu kalau kereta tak jaga, dia rosak. Sebab itu Nabi suruh bagi makan kepada haiwan itu sebab kau nak tunggang dia. Cuma takdir kalau bawa kereta motor tiba-tiba rosak tepi jalan, banyakkan bersabar. As-safaru qit'atun minal azab, kata Nabi. Perjalanan musafir ini adalah sebahagian daripada azab Allah. Hadis Bukhari Muslim. Banyakkan bersabar. Itu yang keempat. Yang kelima, sebelum bergerak, ini banyak saya menengok kadang-kadang dia tidak buat. Boleh buatlah, dapat pahala. Sebelum bergerak, buatkan satu amalan. Ni Nabi ajar. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara thalathan thumma qala subhanallazi sakharana hadza, sampai habis. Hadis Muslim. Kata Ibn Umar, Nabi kalau naik unta, naik kenderaan, dia akan bertakbir 3 kali, kemudian dia membaca doa musafir. Hadis Muslim. Pernah sekali sahabat tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kuda. Kata sahabat, falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Kami tengok Ali naik saja kuda dia pegang saja kuda, dia baca bismillah. Falamma stawa ala zahriha qala alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza, sampai habis. Bila dia naik saja atas seat kuda itu, dia baca doa musafir. Summa qala alhamdulillah salasa marrat, dia baca alhamdulillah 3 kali. Summa qala Allahu akbar salasa marrat, dia baca takbir 3 kali. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dia istighfar pula. Summa dhahika, kemudian sahabat tengok Ali ketawa, ha 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 ha. Sahabat heran, lantas mereka tanya, Ali, apa mu jadi gini? Tadi molek dah pegang unta, pegang kuda, baca bismillah, baca doa, takbir, tahmid, bagai-bagai. Ujung-ujung ketawa. Apa cerita? Ali pun kata, awak punya soalan sama macam kawan punya soalan ketika kawan melihat Nabi buat benda yang sama, kata Ali. Aku pernah tengok Nabi, dia pegang kuda, dia baca bismillah, dia naik kuda, dia baca doa musafir, kemudian dia Allah Akbar 3 kali, kemudian dia alhamdulillah 3 kali, kemudian dia istighfar, kemudian dia ketawa, ha 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 ha. Aku pun tanya, ya Rasulullah, apa hal ketawa? Maka kata Nabi, aku ketawa sebab aku diberitahu oleh malaikat Allah akan ampunkan dosa, semua dosa orang yang baca apa yang aku baca tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan dah dapat satu ilmu. Habis majlis sinergi ni sekarang, pegang saja motor, baca bismillahirrahmanirrahim. Duduk atas kursi, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Start motor, bengong. Alhamdulillah dulu, boleh start lagi motor aku. Alhamdulillah. Masuk gear, kelekar. Allahu akbar. Sebelum perih minyak, astaghfirullahalazim. Ujung tu ketawa sikit. Ha. Member pun tanya, bapa mu balik masjid negeri kau gila, aku tengok. Bapa gelak tuan-tuan kau. Mu punya soalan sama dengan Sayyidina Ali punya soalan, kau kata. Terus ceramahlah sekejap untuk dia 3 minit. Jadi balik tuan-tuan dan puan-puan boleh dah buat satu amalan. Lepas tu Nabi ajar nombor 6. Bila naik bukit mesti banyakkan takbir. Iza sa'idna kabarna wa iza anzalna sabahna. Hadis Bukhari. Kami para sahabat kalau naik bukit kami akan bertakbir, turun bukit kami bertasbih. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau pergi Kuantan ni, bukit hak tinggi tinggal bukit Pelindung dengan Bukit Beruk je tinggal dah. Tapi Bukit Sekilau pun boleh lah, nama pun bukit lagi. Bukit Sekilau, Bukit Setongka, Bukit Go, hantar ke Bukit Go? Jauh sangat tak hantar Bukit Go. Bukit Sagu lagi lah jauhnya. Asalkan bukit je, baca je lah Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, berserah banyak bukit belah pelindung. Naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tepi jalan tengok, siang geng-geng gerak ni ya, susah nak gaya. Takbir saja. Turun bukit, Alhamdulillah, sebab turun tu bersyukurlah. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dapat pahala free. Yang terakhir, Nabi betul-betul mengajarkan, bila singgah di mana-mana, pergi rumah orang, pergi kampung orang, jangan lupa baca doa untuk protect diri kita, pagar diri kita. Kita ni masuk rumah orang, masuk kampung orang, kita tak tahu rumah tu ada apa. Tantah hari ni ada orang datang esok rupanya kubur je tu, mana tahu. Hantu pun pandai order juga, jangan main-main sekarang. Hantu pun order Sushi King juga, jangan main-main. Tengok rumah buruk dah esok. Jadi kena ada protection sikit lah. Mungkin ada tuan-tuan perempuan ni ada anak kecil, jangan main-main kita balik-balik geram raung anak. Ada benda-benda yang kita bawa balik ke rumah. Sebab itu, man nazala manzilan summa qal a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi zalika. Hadis Muslim. Siapa-siapa yang singgah di sebuah tempat, bacalah a'udzu bi kalimatillahi tamma. Hadis ni panjanglah kalau nak baca doa. Min syarri ma khalaq, aku berlindung daripada benda yang aku tak nampak dan benda-benda yang jahat. Siapa-siapa yang baca doa ini, dia takkan diganggu daripada tempat situ sampailah dia selesai meninggalkan tempat tersebut. Jadi elok pergi mana-mana, kita tak tahu ilmu orang, kita tak tahu rumah orang tu ada apa, bacalah sikit sebanyak doa. Sikit sekadar itu je lah sembang-sembang kita pada pagi ni. Walaupun banyak acara, banyak perkara nak dibincangkan, tapi acara kita masih lagi panjang. Sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang telah berjaya mengadakan satu sinergi dengan Grab, satu nama besar khususnya di negara kita ini. Moga-moga dengan sinergi ini akan membuka ruang pula kita bekerjasama mengadakan sinergi dan dengan rakan-rakan kita yang lain dalam bidang penghantaran ini. Moga-moga usaha ini diberkati oleh Ilahi. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.